وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا زدنا علما نافعا مباركا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Pada pertemuan kita yang lalu, teman kita mengatakan kita belum bincang muka surat 139, masalah G, cara mengerjakan solat maghrib ketika dalam ketakutan. Jadi baik, sebelum kita masuk dalam perbincangan solat jamak dan kasar, kita ambil sedikit di dalam masalah pada pertemuan kita yang lalu, kita sedang kupaskan mengenai solatul khauf. Dalam perbincangan solatul khauf, kita telah bincangkan dan telah kita kupaskan bersama di dalam masalah solatul khauf. Di sana ada beberapa keadaan dan juga di sana ada beberapa waktu-waktu tertentu. Keadaan-keadaannya adalah ketika peperangan telah tercetus atau ketika peperangan belum lagi tercetus. Jadi apabila ketika peperangan belum tercetus, keadaan yang berbeza sama ada musuh berada di arah kiblat atau musuh tidak berada di arah kiblat. Dan juga walhamdulillah telah kita kupaskan bersama pada pertemuan kita yang lalu, walhamdulillah, bagaimana perkara itu harus kita laksanakan. Ya, telah kita kupaskan bersama. Dan alhamdulillah telah kita mengetahui keadaan sekiranya peperangan itu belum tercetus dan musuh berada di arah kiblat, di mana kita solat beramai-ramai bersama-sama seperti mana yang telah kita lakukan pada pertemuan kita yang lalu, walhamdulillah. Kemudian sekiranya musuh berada bukan di arah kiblat pula, juga telah kita kupaskan bersama tata caranya. Jadi solat itu adalah solat sama ada 4 rakaat atau 2 rakaat. Kalau 4 rakaat berarti 2 rakaat pertama imam solat bersama kumpulan A, kemudian 2 rakaat kedua imam solat bersama kumpulan B. Bagaimanakah pula kalau sekiranya ianya adalah solatul maghrib? Solat maghrib ada 3 rakaat. Itu perbincangan yang mungkin kita tertinggal pada pertemuan kita yang lalu. Jadi sebelum kita masuk dalam solat jamak dan kasar, kita bincangkan sedikit. Penulis mengatakan di muka surat 139. Muka surat 139 penulis mengatakan dalam masalah G, solat maghrib tidak boleh dikasarkan dan tidak ada hadis pun yang menjelaskan cara mengerjakan solat ini ketika dalam keadaan takut. Jadi solat yang kita kupaskan, yang kita buat 2 rakaat ketika training kemarin tu, kalau dia tu solat 2 rakaat, katakan solat subuh, demikian halnya. Kalau solat itu solat di mana ianya dikasarkan, solat apa boleh dikasarkan? Zuhur, asar, isyak. Akan kita kupas nanti dalam bab solat jamak dan kasar. Maka 4 rakaat kita buat 2 rakaat. Tetapi solat maghrib memang kita tahu tidak boleh dikasarkan. Akan kita bincangkan nanti dalam bab jamak dan kasar. Jadi bagaimana solatul khauf dalam keadaan ini? Jadi solat tidak boleh dikasarkan. Oleh itu para ulama berselisih pendapat berkaitan cara pelaksanaannya. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, hendaklah imam mengerjakan solat maghrib bersama kumpulan pertama sebanyak 1 rakaat. Dan kemudian mengerjakan 1 rakaat bersama kumpulan kedua. Seperti mana solat yang 2 rakaat tadi. Baik, sebaliknya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad pula membolehkan imam mengerjakan solat bersama kelompok pertama 1 rakaat dan bersama kelompok kedua sebanyak 2 rakaat.
Dalilnya adalah hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu di mana beliau itu pernah melakukan sedemikian. Jadi perbincangan kita yakni ketika solatul khauf itu di mana imam tunaikan solat satu rakaat bersama kumpulan A, kemudian menunaikan solat rakaat kedua bersama kumpulan B kalau kita ingat. Jadi kalau solat maghrib macam mana? Solat maghrib terpulanglah. Sama ada imam nak buat satu rakaat bersama kumpulan A, kemudian 2 dan 3 rakaat bersama kumpulan B. Atau satu rakaat dan rakaat kedua bersama kumpulan A, rakaat ketiga bersama kumpulan B juga diperbolehkan. Berdasarkan apa yang telah kita kupaskan pada pertemuan kita yang lalu. Walhamdulillah. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, demikianlah solatul khauf yang telah kita kupaskan pada pertemuan kita yang lalu. Dan hari ini insya-Allah kita masuk dalam perbincangan 100 seterusnya, yakni di muka surat 143 di mana kita akan bincangkan bersama solat dalam perjalanan. Bab solat dalam perjalanan atau solat musafir sangat penting. Solat safar. Jadi penting. Kenapa dia itu penting? Kerana di dalam perbincangan ini ada beberapa perkara yang kita akan kupaskan. Apakah perkara solat-solat yang boleh dijamak? Apakah solat-solat yang boleh dikasarkan? Bila seseorang itu boleh menjamakkan solatnya? Bila seseorang itu boleh mengkasarkan solatnya? Solat jamak tak semesti dikasarkan. Solat kasar tak mesti dijamakkan. Jadi kadang-kadang kita pening. Macam mana boleh ke tak boleh? Saya pergi KL, boleh jamak kasar tidak? Saya pergi Johor, boleh jamak kasar ke tidak? Saya pergi Batam, boleh jamak kasar ke tidak? Bagaimana dengan masalah 2 marhala dan sebagainya? Jadi perkara-perkara tersebut akan kita kupaskan insya-Allah. Baik. Jadi untuk memasuki bab ini di muka surat 143, penulis mengatakan solat dalam perjalanan mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri dan kami akan menghuraikannya seperti berikut. Baik. Pertama sekali, apabila kita katakan tentang solat jamak dan qasar, sering kali kita katakan dan kita tahu, kita pernah dengar solat jamak, solat qasar. Kita nak kena faham dulu apa maksud definisi solat jamak, apa maksud definisi solat qasar. Penulis di muka surat 143, penulis akan kupaskan dalam masalah solat qasar. Kerana asal solat dalam perjalanan adalah dikasarkan. Maksudnya perbincangan kita adalah mengenai solat qasar, bukan mengenai solat jamak. Salat jamak mempunyai perbincangan yang lain. Apa maksud salat qasar? Salat qasar itu maksudnya solat itu dipendekkan. Solat itu dipendekkan maksudnya apa? Solat yang 4 rakaat, ketika kita berada dalam keadaan musafir, kita hanya buat 2 rakaat. Kadang-kadang sebagian jemaah tu katakan, saya sedang musafir, tak apalah, saya tak nak qasar lah. Pasal tak biasa, tak faham, tak tahu, susah nanti. Dia sebenarnya tak susah. Solat yang 4 rakaat, instead of kita buat 4 rakaat, kita buat 2 rakaat. Senang saja. Solat apa yang boleh dikasarkan? Solat yang 4 rakaat. Apakah yang solat yang 4 rakaat? Zuhur, Asar, Isyak, 4 rakaat. Kalau kita kasarkan solat itu, berarti kita tunaikan solat yang 4 rakaat tadi macam solat subuh. Macam solat sunat tahiyatul masjid. Maksudnya 2 rakaat. Solat zuhur 2 rakaat terus salam. Tak ada tasyahud awal. Jadi itulah dia. Sebab itu dinamakan kita kasar. Kasar kita memendekkan, kita potong. Kita memendekkannya. Jadi solat kasar itu adalah solat yang dipendekkan. Solat apa yang boleh dikasarkan, boleh dipendekkan? Zuhur, Asar, Isyak yang 4 rakaat. Solat subuh dah memang 2 rakaat, dah tak perlu dikasarkan. Tak boleh buat 1 rakaat. Solat subuh 2 rakaat, tetap kita buat 2 rakaat. Solat maghrib 3 rakaat. Solat maghrib tidak boleh dikasarkan, tetap kena buat 3 rakaat. Okey. Jadi apabila kita katakan tentang solat kasar saja, kita dah tahu ianya tu dipendekkan. Jamak pula.
Jamak kita belum kupaskan, kita belum bincangkan nanti, belum bincangkan sekarang. Tetapi kita bakal kupaskannya nanti selepas perbincangan solat qasar. Kerana syarat-syarat boleh tunaikan solat qasar tak sama dengan syarat-syarat boleh tunaikan solat jamak. Kadang-kala kita tunaikan solat qasar tapi tak jamak. Kadang-kala kita jamak tetapi tak qasar. Jamak apakah pula? Kalau qasar itu kita pendekkan, 4 rakaat kita tunaikan 2 rakaat. Solat jamak adalah solat itu kita jamakkan, kita combinekan, kita satukan. Jamakkan, satukan. Solat apa yang boleh dijamakkan? Solat jamak itu yang boleh solat yang boleh dijamakkan adalah Zuhur dan Asar together, Maghrib dan Isyak boleh dijamakkan. Jadi maksud apa yang dimaksudkan dengan solat jamak? Yakni akan kita kupaskan selepas perbincangan solat qasar. Kalau solat qasar itu kita pendekkan 2 rakaat, solat jamak itu kita tunaikan solat Zuhur, lepas beri salam terus tunaikan solat Asar, combinekan. Berarti lepas solat Zuhur, kalau kita tunaikan solat Zuhur pada pukul 2, selepas beri salam terus tunaikan solat Asar walaupun belum masuk waktu Asar. Atau kalau kita tunaikan solat Zuhur pukul 5, lepas solat Zuhur kita combinekan dengan Asar. Jadi solat itu Zuhur contoh selalunya daripada pukul 1 suku sampai 4.30. Contohlah ya, 4.30 sampai 7 suku, lebih kurang. Tetapi apabila seseorang itu hendak lakukan solat jamak tu, berarti waktu dia tu instead of 1 suku sampai 4.30 Zuhur, 4.30 sampai 7 suku, waktunya dah jadi panjang daripada 1 suku sampai 7 suku. Inilah waktu untuk tunaikan solat Zuhur dan Asar kerana dia jamakkan. Syarat-syaratnya, bagaimana tata caranya akan kita kupaskan selepas solat qasar. Itu perbincangan yang lain solat jamak. Jadi solat yang boleh dijamakkan Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isyak. Kalau kita tunaikan solat jamak Maghrib dan Isyak itu berarti kita boleh tunaikannya pada waktu Maghrib. Selepas masuk Maghrib, 7.30 katakan, kita tunaikan solat Maghrib. Immediately lepas salam, kita tunaikan solat Isyak. Walaupun belum masuk waktu Isyak. Atau kita tundakan, takhirkan Maghrib. Maghrib tak tunaikan, pasal kita dalam perjalanan atau sebagainya, kita tunaikan solat Maghrib nanti pukul 10 bersama Isyak. Jadi masalah solat jamak, semua kita letak tepi, jangan fikir dahulu. Perbincangan solat jamak akan kita kupaskan dengan detail nanti dalam bab solat jamak. Jadi perbincangan kita sekarang ini adalah solat qasar. Baik. Jadi solat qasar adalah solat yang 4 rakaat. Dalam masalah ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Apabila kamu bepergian di permukaan bumi ini, wa idza darabtum fil ard falaysa 'alaikum junah, maka tidak ada salahnya apabila untuk kamu an taqsuru minas salati. Tidak ada salahnya apabila kamu mengqasarkan solat. Kalau kamu khawatir akan diganggu oleh orang-orang kafir. Baik. Jadi dalam surah An-Nisa Allah SWT menjelaskan tidak ada salah untuk kita mengqasarkan solat. Yakni solat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat apabila seseorang itu berpergian, yakni bermusafir. Jadi di sini menunjukkan dalil daripada surah An-Nisa, daripada Al-Quran, bahawasanya disyariatkan, diperbolehkan bagi seseorang itu untuk mengqasarkan solat. Cuma masalahnya di sini adalah ada sebagian orang mungkin bertanya. Dalam ayat ini Allah Ta'ala mengatakan kalau kita berpergian, tak ada salah untuk kita mengqasarkan solat. Cuma Allah Ta'ala mengatakan in khiftum an taftanikumul ladzina kafaru. Sekiranya kamu khawatir akan diganggu oleh orang-orang kafir.
Macam mana kalau kita tak khawatir, tak diganggu atau kita berada dalam keadaan aman? Adakah diperbolehkan? Jadi secara umum asal pensyariatan solat qasar itu yakni adalah apabila kita bermusafir, kita boleh meringkaskan, mengkasarkan solat kita asalnya apabila kita bimbang, diganggu, difitnah oleh orang-orang kafir. Akan tetapi itu bukan salah satu syaratnya. Syaratnya adalah musafir, bukan diganggu. Jadi nescaya kalau kita bermusafir, kita boleh kasarkan solat. Walaupun kita diganggu atau tak diganggu. Akan kita kupaskan nanti. Penulis mengatakan, ketakutan akan terjadi sesuatu seperti mana disebutkan dalam ayat tersebut, supaya seseorang itu boleh mengkasarkan solat bukanlah syarat utama. Bukanlah syarat. Jadi seperti yang saya sebutkan, adakah syarat nak kasarkan solat kita takut diganggu? Bukan. Syaratnya adalah musafir. Once orang musafir boleh kasarkan solatnya. Jadi kita lihat Allah SWT mengatakan wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas solah. Apabila kalian bermusafir di atas permukaan bumi ini, maka tidak salah untuk kalian mengkasarkan solat. Nescaya solat kasar hanya boleh untuk orang yang musafir. Full stop. Selain daripada orang musafir, tak boleh solat kasar. Kalau kita dalam negeri, tak boleh solat kasar. Kalau kita sakit, tak boleh solat kasar. Kalau kita dalam negeri. Musafir, boleh solat kasar. Sebab tu saya sebutkan, penting untuk kita pisahkan solat kasar dengan solat jamak. Sering kali kita sangkakan jamak mesti kasar. Kasar mesti jamak. Tidak. Kasar bab lain, jamak bab lain. Jamak ada syarat-syaratnya, kasar ada syarat-syaratnya. Antara syarat-syarat salat kasar adalah musafir. Baik. Hal ini berdasarkan keterangan daripada Ya'la bin Umayyah, katanya, aku pernah bertanya kepada Umar bin Al-Khattab, bagaimanakah pendapatmu jika kaum muslimin mengkasarkan solat, padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jika kamu khawatir akan diganggu oleh orang-orang kafir. Jadi ayat itu in khiftum an yaftinakumul ladina kafaru, jika kamu khawatir akan diganggu oleh orang-orang kafir. Sementara mereka sekarang dalam perjalanan, Umar menjawab. Jadi sekarang pada ketika itu dah tak diganggu dah. Jadi macam mana? Umar mengatakan, apa yang kamu kemukakan itu juga menjadi pertanyaan aku. Hingga akhirnya aku juga bertanya masalah tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi dalam masalah itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, mengkasarkan solat itu merupakan sedekah yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Oleh yang demikian, terimalah sedekah tersebut, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatah. Maksudnya salat kasar itu adalah satu pemberian yang Allah Ta'ala beri kepada kalian. Satu keringanan Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang bermusafir. Terimalah pemberian Allah. Jadi para sahabat bertanya kepada Umar. Umar pun katakan, apa yang kau tanya tu aku pun pernah fikir. Ayat itu hanya untuk orang yang takut dalam perjalanan. Sekarang kita dah tak takut dalam perjalanan, dah aman. Jadi masih boleh kasar ke tidak? Kau fikir demikian, aku pun fikir demikian. Aku dah tanya Nabi SAW. Rasulullah mengatakan, kasar tadi adalah satu pemberian Allah kepada kita. Sadaqatun. Untuk Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, maka Nabi katakan, terimalah sedekah yang Allah Ta'ala telah bersedekah kepada kita. Jadi nescaya, hari ini, kalau seseorang itu bermusafir, Ustaz, saya nak pergi jalan-jalan aja,
naik kapal terbang. Zaman dulu para sahabat naik unta, jauh perjalanan. Sekarang saya naik kapal terbang ringkas saja. Boleh tak saya kasar? Atau kawan saya tak nak kasar, dia kata tak apalah, dia solat genap, dia nak sempurnakan 4 rakaat. Ingatlah, Nabi SAW menjelaskan itu adalah sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Itu adalah sedekah yang Allah Ta'ala bersedekah memberikan keringanan kepada kalian. Faqbalu sadaqatah. Maka terimalah sedekah tersebut. Hari ini nescaya kalau kita nak jalan pergi mana sekalipun, setakat makan angin, nak pergi Langkawi ke, nak pergi Genting Highland ke, nak pergi Jepun ke, Korea ke, Disneyland sekalipun, musafir tak? Musafir. Silakan. Tapi Ustaz, kita ni enjoy saja. Tak apa. Selagi mana awak dikatakan bermusafir, terimalah sedekah itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jarir meriwayatkan daripada Abu Munib Al-Jarsi bahwasanya pada satu ketika Ibnu Umar ditanya mengenai maksud firman Allah Subhanahu wa taala ayat tadi, apabila kamu berpergian di atas permukaan bumi ini maka tidak salahnya jika kamu mengkasarkan solat kalau kamu khawatir akan diganggu oleh orang-orang kafir. Ayat tersebut surah An-Nisa ayat 101. Sebab kami sekarang dalam keadaan aman dan tak perlu takut lagi kepada sesiapa pun. Jadi para sahabat pun bertanya. Sama juga masalahnya. Dalam keadaan aman dah tak takut lagi. Masihkah dibolehkan solat qasar? Maka Ibnu Umar menjawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Cukuplah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi tauladan yang baik bagi kamu. Cukuplah sesungguhnya di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat uswatun hasanah. Contoh yang baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan qasar solat. Maka lebih afdal di antara kita solat 4 rakaat dengan kita solat 2 rakaat, solat 2 rakaat lebih afdal daripada solat 4 rakaat ketika musafir. Ya. Jadi kita belajar bab jamak qasar ini jarang nanti dapat amalkan. Jadi ketika musafir itu yang kita amalkan. Dapat amalkan ilmu yang kita belajar. Jadi jangan ketika musafir nanti ada orang kata, tak apa Ustaz, saya buat 4 rakaat, saya pun tak ada apa-apa. Selagi mana musafir buat 2 rakaat. Cuma masalah-masalah sampingan, berapa lama masa musafir itu yang kita boleh jamak ke kasar ke, berapa jauh perjalanan, itu masalah lain akan kita kupaskan. Once kita termasuk kategori orang yang musafir, kita boleh mengkasarkan solat. Dan di antara solat 4 rakaat tak kasar dengan solat 2 rakaat kasar, bagi orang musafir 2 rakaat lebih afdal. Okay? Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, pada awalnya solat diwajibkan sebanyak 2 rakaat ketika masih di Mekah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, solat yang berjumlah 2 rakaat itu ditambah menjadi 2 rakaat kecuali solat maghrib, kerana dia dianggap sebagai solat witir di waktu siang, di siang hari. Dan begitu juga pula solat fajar, yakni solat subuh, tak ditambah 2 rakaat lagi, kerana bacaan surah yang panjang ketika mengerjakannya. Oleh itu, jika Nabi SAW berpergian, baginda hanya mengerjakan solat sebagaimana solat pada kewajipannya, pada awal kewajipannya, iaitu ketika difardukan di Mekah, yakni 2 rakaat sahaja. Baiklah. Cuma ada sebagian ulama mempertikaikan tentang kesahihan hadis ini. Tak mengapa, ianya setakat pengetahuan kita. Yang penting, dia ada kena-mengena, tak ada kena-mengena, tidak menjejas. Yang penting solat yang boleh dikasarkan hanyalah solat 4 rakaat, dan ketika kita bermusafir, kita solat 2 rakaat dan bukan 4 rakaat. Imam Ibnul Qayyim berkata, jika dalam keadaan musafir, Rasulullah SAW selalunya mengkasarkan solat yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Adapun yang demikian dilakukan sejak baginda meninggalkan kota Madinah,
sehingga baginda pulang dan tiba semula di Madinah. Tidak dijumpai satu hadis pun yang menerangkan bahawasanya beliau tetap mengerjakan 4 rakaat. Malah tiada seorang pun di kalangan ulama yang berselisih pendapat berkaitan masalah ini. Meskipun mereka pada akhirnya berbeza-beza pendapat tentang hukum qasar solat. Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar dan Jabir menetapkan bahawasanya hukum mengqasarkan solat adalah wajib. Pendapat inilah yang dianuti oleh sebahagian mazhab Hanafi. Bahkan sebahagian ulama mengatakan, awak kalau musafir, wajib solat 2 rakaat. Dah tak boleh solat 4 rakaat. Kerana itu sunnah Nabi SAW. Jadi itu hanya pendapat sebahagian ulama lah yang mengatakan wajib. Tetapi bagi kita, ianya tetap bukan wajib. Cuma dari segi afdalnya, kalau kita bermusafir, solat 2 rakaat, kecuali kalau kita masuk ke dalam masjid, dah dilaungkan azan, kita solat bersama-sama imam, yakni mukim, maka solat bersama-sama imam. Imam buat 4 rakaat, kita buat 4 rakaat. Okey? Faham ya? Kita sampai di Kelantan, kemudian Pak Imam tunaikan solat Zuhur ke Asar. Ingat tadi nak jamak kasar. Ingat nak kasar, memandangkan imam dah kita akan solat berjemaah, solat 4 rakaat bersama-sama imam. Dibolehkan. Tetapi kalau kita tidak berada dalam keadaan sedemikian, kita terus masuk hotel, buat 2 rakaat. Jangan buat 4 rakaat. Atau kita masuk masjid, jemaah masjid pun dah habis, kita solat bersama-sama dengan jemaah kita saja, buat kasar. Itu lebih baik insya-Allah. Mazhab Maliki menetapkan sebagai sunat muakkad, yakni untuk seseorang itu melaksanakan, mengamalkan solat kasar. Sunat muakkad, bahkan lebih disunatkan dibandingkan mengerjakan solat berjemaah. Malahan jika seseorang yang bermusafir tidak mendapati kawan sesama musafir untuk berjemaah, dikehendaki mengerjakan solat secara sendirian dengan cara mengkasar, dan seseorang yang mengkasar solat dimakruhkan bermakmum kepada orang yang mukim yang mengerjakan solat dengan sempurna. Jadi kalau ikut mazhab Maliki, penulis mengatakan kalau imam berjemaah sekalipun, awak solat sendirian itu lebih baik. Pasal nak amalkan sunnah, yakni solat kasar. Cuma seperti yang saya katakan, untuk kita, apa yang kita belajar, lebih baik kalaulah kebetulan imam dah ada, kita solat bersama dengan imam, cuma kita solat 4 rakaat dan bukan 2 rakaat. Mazhab Hanbali berpendapat hukum mengkasarkan solat adalah mubah, namun dia lebih baik daripada mengerjakannya dengan sempurna. Demikian pula pendapat mazhab Syafi'i, jika perjalanan tersebut sudah menempuh jarak yang boleh dikasarkan solat. Jadi ringkaskan cerita, itulah pendapat-pendapat para ulama. Ada yang mengatakan ianya wajib, ada yang sunat muakkad. Tetapi seperti mana yang saya sebutkan, ulama berbeza-beza pendapat sama ada wajib ke tidak, namun ianya tetap disunatkan. Lebih baik daripada solat sempurnakan 4 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Ada persoalan di sini. Kita bincangkan dahulu. Persoalan seterusnya. Ustaz, kalau kita katakan orang yang musafir boleh mengkasarkan solat, sejauh mana perjalanan yang kita katakan kita dah boleh mengkasarkan solat? Sejauh mana perjalanan yang kita katakan kita ini musafir? Ini perjalanan, perbincangan yang seringkali dibincangkan. Bila kita boleh kasar solat? Ya? Kalau perjalanan berapa? Apabila telah sampai 2 marhalah. 2 marhalah tu berapa jauh? Zaman sekarang pakai marhalah lagi tak? Awak tinggal mana? Saya tinggal Jurong lah. Awak pula, saya rasa tinggal 1 marhalah daripada rumah awak. Oh ya. Cakap gitulah. 1 marhalah daripada Jurong kat mana tu?
Baik. Jadi masalah dua marhalah. Adakah jarak yang dibolehkan kasarkan solat itu disyaratkan kepada perjalanan musafir dua marhalah? Itu hanya salah satu pendapat daripada pendapat-pendapat ulama yang nak definisikan siapa itu musafir. Siapa itu orang yang dalam perjalanan. Musafir cakap English apa? Traveler. Try Google, apa maksud traveler? Try Google ataupun try cari definisi dalam Dewan Kamus, apa maksud seorang yang musafir. Contohlah ya, kalau kita katakan, kita ada kawan. Kawan kita bawa seorang teman. Kawan kita katakan, beliau ni musafir. Apakah kefahaman kita mengenai orang ini? Orang ini musafir. Ni kita bincang setakat nak faham lah ya. Saya nak tengok dari segi bahasa, daripada adat kebiasaan kita, apabila kita katakan beliau ni musafir, apa yang kita faham? Ya? Dalam perjalanan? Okey? Ya? Orang luar negeri. Betul tak? Orang ni musafir. Orang musafir saja automatik kita faham, ni bukan orang Singapura. Katakan daripada Tuas, kawan kita tinggal Tuas, dia ziarah kawan dia tinggal Pasir Ris. Adakah kita katakan dia musafir? Tak. Orang ni dalam perjalanan. Kita tak akan gunakan dalam perjalanan ke musafir, ataupun dia daripada Tuas, dia pergi Pasir Ris, patah balik pergi Woodlands, patah balik pergi Choa Chu Kang, masuk Jurong, pergi Teluk Belanga, pergi Tampines balik, pusing. Perjalanan. Dan lebih daripada 2 marhalah katakan. Contoh. Tetapi kita katakan, orang ni musafir. Musafir tak? Tak. Paling-paling mungkin dia Grab lah. Grab satu Singapura pergi. Tapi tak akan kita sebutkan musafir. Once kita sebutkan orang tu seorang musafir, means orang luar negeri. Betul kan? Maka dengan demikian, para jemaah yang dirahmati Allah, masalah 2 marhalah ini hanya salah satu pendapat dalam memberi definisi orang yang bermusafir. Bukan semua ulama bersetuju mengenai definisi orang musafir itu mesti jalan 2 marhalah. Tidak. Kadang-kala seseorang itu tidak jalan 2 marhalah, tetapi dia ini dah memang orang luar negeri, dia itu musafir. Bahkan kadang-kala orang tu jalan lebih daripada 2 marhalah, tetapi kita tak katakan dia musafir. Jadi masalah di sini para jemaah, mengenai definisi musafir dikhilafkan oleh ulama. Yang kita katakan 2 marhalah itu hanya salah satu pendapat sebagian ulama. Tetapi bukan semua ulama berpendapat sedemikian. Ulama mempunyai berbagai-bagai pendapat dalam menetapkan siapa yang dikatakan musafir, siapa yang boleh mengkasarkan solat. Baik. Jarak yang dibolehkan mengkasarkan solat. Apa yang dapat difahami daripada ayat tersebut? Yakni ayat wa idza darabtum fil ardi, apabila kalian itu berpergian di atas permukaan bumi ini. Berpergian, yakni bermusafir. Apa yang dapat difahami daripada ayat tersebut dapat disimpulkan bahawasanya setiap perjalanan mengikut istilah bahasa, sama ada yang berjarak jauh maupun yang berjarak dekat, dibolehkan mengkasarkan solat, menjamaknya dan berbuka puasa di bulan Ramadan. Jadi penulis mengatakan, salah satu pendapat ulama mengatakan, jadi wa idza darabtum fil ardi, apabila kalian berpergian di atas permukaan bumi ini, musafir, kalau ada seseorang itu memang tinggal di luar negara kita, orang kat Johor atas lagi apa?
ulu hitam, apa? Air hitam. Orang air hitam dekat saja kan? Contohlah, air hitam ke ulu apa? Ulu Tiram ke, kat Pandan ke, ni contoh. Dia tinggal Pandan, kampung kat sana, dia jalan sampai kat Singapura. Bagi orang Singapura, dia ni musafir. Tapi dia tak sampai 2 marhalah. Ulu Tiram ni dekat saja, contoh. Adakah dia tu musafir? Ada pendapat mengatakan, sebagai ulama mengatakan, selagi mana kalau kita katakan dari segi bahasa istilah kita, orang ini musafir dalam perjalanan, nescaya dia ini musafirlah dia. Pasal dia tak pernah pun pergi Singapura, dia jalan bawa cari saudara ke atau sebagainya. Tapi satu lagi orang, mungkin dia pergi seberang tambak, hari-hari dia pergi isi minyak ataupun pergi shopping. Ini dah tempat mainan dia dah. Adakah dia, awak musafir? Tak ada musafir, ni saya masuk sekejap keluar. Dari segi bahasa tu, memang tak gunakan dia tu musafir. Jadi sebagai ulama mengatakan, kita kena tengok bahasa. Kita kena tengok penerimaan masyarakat. Konteks kita, kebiasaan. Adakah orang ni dari segi bahasa, kefahaman kita dikatakan musafir? Kalau tak dikatakan musafir, dia tak musafir lah. Tetapi memang satu lagi orang, memang dia bermusafir nak cari saudara katakan, walaupun dia tinggal di Ulu Tiram sekalipun, Pandan katakan, dia tu musafir. Berbeza dengan teman kawan kita yang pergi Pandan setiap hari minum air kopi kat situ, ini tak musafir. Ini contohlah. Jadi ada sebagian pendapat ulama yang katakan definisi musafir itu bergantung kepada bahasa logha kita. Dari segi apa yang kefahaman masyarakat. Baik. Jadi apa yang dapat difahami daripada ayat tersebut dapat disimpulkan bahawasanya sebagian ulama mengatakan setiap perjalanan mengikut istilah bahasa, yakni dari segi bahasa dikatakan musafir, sama ada berjarak jauh maupun jarak dekat, dibolehkan mengkasarkan solat, menjamakkannya dan berbuka puasa di bulan Ramadan. Kerana mengikut beliau, tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan batasan jarak jauh atau dekatnya berpergian itu. Kerana masalahnya, ada tak hadis yang mengatakan kalian hanya boleh qasar kalau sampai berapa kilometer? Tak ada. Kalau ada dah senang, dah tak perlu kupaskan. Tetapi kerana tak ada. Jadi kerana tak adanya secara jelas menjelaskan berapa jarak boleh kasar atau sebagainya, maka sebab itu ulama khilaf. Imam Ibn Munzir dan ramai lagi menyebutkan bahawasanya sebenarnya mengenai siapa boleh kasar, tak boleh kasar, siapa yang dikatakan musafir, terdapat 20 pendapat yang menentukan jarak dibolehkannya kasar. Yang kita katakan 2 marhalah, salah satu daripada 20 pendapat tersebut. Ada yang mengatakan perjalanan 1 hari 1 malam. Ada yang mengatakan berbagai-bagai definisi untuk menetapkan siapa dia musafir. Tujuan kita bincangkan perkara ini adalah untuk kita membuka minda kita. Buka minda. Lapangkan dada. Jadi kalau ada orang katakan dia ni perjalanan kurang daripada 2 marhalah dia nak kasar, rupanya ada pendapat sedemikian. Ada yang pendapat pula, awak ni pergi Batam dah kasar. Batam berapa minit je perjalanan. Ada pendapat yang boleh. Ada yang mengatakan berbagai-bagai pendapat. Habis yang kita belajar 2 marhalah tu, 2 marhalah tu salah satu daripada pendapat-pendapat ulama. Jadi kita menghormati pendapat-pendapat tersebut. Jangan kita menyalahkan orang yang menggunakan kayu ukur yang berbeza. Jadi Imam Ibn Munzir mengatakan sebenarnya mempunyai lebih daripada 20 pendapat yang menjelaskan tentang jarak yang boleh mengkasarkan solat. Di sini akan kami huraikan pendapat-pendapat tersebut dan yang lebih kuat berkaitan batasan jarak jauh sesebuah perjalanan yang kemudiannya dibolehkan mengkasarkan solat. Jadi kita nak tahu sekarang,
Yang kita katakan dua marhalah seperti yang saya sebutkan, ianya salah satu daripada pendapat ulama. Sebenarnya apakah pendapat-pendapat ulama mengenai jarak yang boleh mengkasarkan solat? Baik. Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Abu Daud dan Imam Al-Baihaqi meriwayatkan daripada Yahya bin Yazid katanya, Sa'altu Anas bin Malik an qasris solah. Beliau bertanya kepada Anas bin Malik mengenai hukum seseorang yang mengkasarkan solat. Baik. Maka beliau mengatakan, apabila Nabi SAW mengadakan perjalanan dengan menempuh jarak sejauh 3 mil atau 3 farsakh, beliau mengerjakan solat sebanyak 2 rakaat. Jadi penulis mengatakan, jadi Anas menjelaskan kalau Rasulullah SAW melalui perjalanan 3 mil atau 3 farsakh, maka baginda akan mengkasarkan solat. Ustaz, tadi katakan kita sebut tentang musafir. Kita ingat Singapura ni kecil. Daripada ujung Tuas pergi Changi berapa kilo? 50 kilo mungkin. Daripada selatan Teluk Belanga pergi utara Yishun, Sembawang, Woodland berapa kilo? 30 lebih kilo, 40 kilo pun tak sampai. Kalau 50 kali 40 berapa kilo persegi? Tak sampai 200 km square. Kecil saja. Jadi kalau kita nak perjalanan, kita tahu musafir keluar negeri. Bagaimanakah pula kalau negara yang besar? Katakan Malaysia, Indonesia yang besar. Dia tinggal di Johor. Masih lagi dalam perjalanan, dia pergi Melaka, pergi Selangor, pergi KL. Jadi dikira musafir ke tidak? Masih lagi dalam Malaysia. Jadi di sini para jemaah yang dirahmati Allah, pentingnya kadang-kala untuk dikombainkan kedua pendapat, yakni mengenai sama ada kita keluar negara, dikatakan musafir, atau kalau dalam negara, perjalanan yang jauh. Tinggal Johor Bahru, kemudian dia pergi Terengganu. Jauh perjalanan. Musafir ke tidak? Di sini kalau dah jauh perjalanan tu, kita kena tengok berapa jarak yang dikatakan musafir. Imam Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari berkata, inilah antara hadis yang paling sahih, yang paling tegas menjelaskan jarak jauh perjalanan yang dibolehkan mengkasarkan solat. Yakni ketika Nabi SAW menempuh jarak sejauh 3 mil. Idza kharaja salasa amyal. Amyal tu mil, ya. Jadi maksudnya di sini dalam kitab Fathul Bari dijelaskan ini antara hadis-hadis yang kuat yang menjelaskan Nabi SAW akan menunaikan solat qasar apabila berjalan jauh. Walaupun dalam sesebuah negara sendiri. Keraguan mengenai masalah mil atau farsakh dapat dijawab dengan penjelasan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri katanya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara farsakhan yuqsirus salah. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpergian sejauh 1 farsakh, maka baginda mengkasarkan solat. Dia tidak memberi sebarang komen mengenai kedudukan hadis ini sebagai tanda pengakuan dan kesahihannya. Baik. Jadi Rasulullah SAW pernah apabila bermusafir 1 farsakh, maka baginda SAW mengkasarkan solat. Sebagaimana sedia maklum, 1 farsakh sama dengan 3 mil. Dengan demikian, hadis Abu Sa'id tadi dapat menghilangkan keraguan yang terdapat dalam hadis Anas. Di samping menjelaskan bahawasanya Rasulullah SAW mengkasarkan salat apabila baginda berpergian dalam jarak minimum sejauh 3 mil. Kalau dalam negara, 1 farsakh sama dengan lebih kurang 5,541 meter, sedangkan 1 mil lebih kurang
1,748 meter. 1,748 meter berapa kilometer? Macam mana nak convert meter to kilometer? Dah lupa. 1 kilometer is equal to berapa meter? 1,000 meter. Betul tak? Dulu sekolah nak main-main. 1,000 meter, 1 kilometer. Jadi berdasarkan apa yang penulis mengatakan ini, 1 mile tu lebih kurang 1.7 kilometers. 1.7 kilometers times 3. Satu farsah disebutkan adalah 3 mile. Yang ini lebih kurang 5,005.5 meters. 5.5 kilometers. Ya. Ada pula yang menyatakan bahawasanya jarak minimum mengkasarkan solat adalah 1 mile. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dengan sanad yang sahih daripada Ibnu Umar. Pendapat inilah yang dianuti Ibnu Hazm dan tidak dibolehkan mengkasarkan solat apabila jarak perjalanan kurang daripada 1 mile. 1 mile adalah 1.7 kilometer, dekat sangat. 1.7 kilometer daripada Masjid Kasim pergi Tampines dan lebih daripada 1 mile. Betul kan? Pergi Gilang, pergi Hague Road. Ini contoh. Jadi bagaimanakah kita nak lihat perbincangan tersebut? Nanti kita akan kupaskan. Perbincangannya adalah kita punya matlamat perjalanannya apa? Kemudian bila kita boleh mula mengkasarkan solat? Akan kita kupaskan nanti insyaAllah. Ini kita sedang kupaskan mengenai berbagai-bagai pendapat-pendapat ulama untuk menunjukkan ulama tidak bersepakat tentang bila boleh mengkasarkan solat. Yang penting awak itu bermusafir. Kalau dia itu daripada Masjid Kasim pergi Hague Road, musafir ke? Tu usah Hague Road pergi Orchard Road pun awak bukan musafir, ni nak jalan-jalan. Belum termasuk kategori musafir, dalam negeri lagi, masih jalan-jalan lagi, masih berputar-putar dalam negara, belum musafir. Perbincangan kita musafir adalah dalam bahasa kita hari ini, dia ni musafir, orang luar negara. Saya nak bermusafir, saya nak keluar negara. Jadi itu yang perlu kita faham. Islam menerima atau meraihkan kebiasaan, maksudnya al-adatul muhakkamah, adat sesebuah masyarakat diterima pakai menjadi hukum. Jadi kalau dalam bahasa kita ini bukan musafir lah. Tapi dalam bahasa kita musafir itu maksudnya keluar negara, itu penting. Ada pula yang menyatakan bahawasanya jarak minimum mengkasarkan solat adalah 1 mile. 1 mile adalah 1.7 kilometers. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dengan sanad yang sahih daripada Ibnu Umar. Pendapat inilah yang dianuti Ibnu Hazm dan tidak dibolehkan mengkasarkan solat apabila jarak perjalanan kurang daripada 1 mile. Ibnu Hazm mengemukakan dalil bahawasanya Nabi SAW pergi ke Baqi' untuk mengkebumikan jenazah. Setelah itu baginda keluar menuju suatu tempat luar permukiman untuk membuang hajat dan mengerjakan solat namun tidak mengkasarkan solat kerana tidak bermusafir. Adapun syarat yang dikemukakan oleh sebahagian fuqaha bahawasanya mengkasarkan solat hanya dibolehkan dalam perjalanan jauh dengan jarak minimum sekurang-kurangnya 2 atau 3 marhalah. Jadi pendapat sebahagian ulama ada yang mengatakan kasarkan solat hanya boleh kalau perjalanan jauh 2 marhalah atau 3 marhalah. Maka pendapat ini disanggah, ditolak oleh sebahagian ulama yang lain dengan huraian yang dikemukakan oleh Imam Abu Al-Qasim Al-Kharqi dalam kitab Al-Mughni. Di situ beliau berkata, aku tidak menemukan satu dalil pun yang boleh menyokong pendapat ulama-ulama yang hanya mensyaratkan boleh kasar apabila sampai 2 atau 3 marhalah. Sebab keterangan sahabat dalam masalah ini saling bercanggahan antara satu dengan yang lain.
sehingga tidak dapat untuk dijadikan sebagai dalil. Sebagaimana diketahui, pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas adalah bercanggah dengan pendapat mereka. Meskipun pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas sama dengan pendapat para imam tersebut, tetapi kata-kata para sahabat tidak dapat dijadikan sebagai dalil apabila bercanggah dengan kata-kata dan perbuatan Nabi SAW. Dengan demikian, ukuran minimum sesuatu perjalanan yang mereka tetapkan dengan sendirinya tidak dapat diterima. Disebabkan dua sebab. Jadi ini perbincangan ulama lah. Kalau kita rasa macam pening apa, maksudnya kita sedang nak lihat ulama mengupas, ulama bincang. Seringkali kuliah-kuliah kita kat masjid, ya, tujuannya adalah kalau kita belajar syarat-syarat sah solat 5 perkara, sekian. Rukun-rukun solat 13 perkara. Niat berdiri bagi mereka yang mampu, kita hafal saja. Kita tak jenguk di balik rukun itu apa dalil-dalilnya. Bezalah ya. Jadi sering kali kita belajar syarat-syarat qasar solat, perjalanan 2 marhalah atau sebagainya. Contoh. Jadi kita tak persoalkan. Itu kalau kuliah yang biasa. Namun kuliah kita ini seperti mana kita bincangkan daripada awal, tujuan kita bukan setakat nak tahu, bukan nak belajar, nak tahu ringkasannya, kita nak jenguk kat belakang. Ulama katakan sekian, apa dalil-dalil ulama, apa perbincangan ulama. Dan seperti mana saya pernah sebutkan, pengajian sebegini jarang diajarkan atau diterangkan di kuliah-kuliah masjid lah untuk memudahkan jemaat. Perbincangan begini kita belajar selalu di kuliah. Kat universiti, college, universiti kita belajar, begini caranya. Apa dalilnya? Ulama katakan sekian, apa dalilnya? Ada tak khilaf? Oh, ulama rupanya ada berbeza pendapat dalam masalah ini. Apa dalil-dalil mereka? Ini kita belajar kat kuliah, kat universiti. Jadi para jemaah kadang-kadang tidak berpeluang nak masuk Universiti Azhar. Tidak berpeluang nak masuk Universiti Madinah, tidak berpeluang nak masuk Universiti Jordan atau sebagainya. Jadi bagi mereka-mereka yang berminat, kita ikuti manhaj ataupun antara cara yang diajarkan, dibincangkan di universiti, di bilik kuliah, tetapi di Masjid Qasim. Jadi sebab itu kadang-kadang kita lihat perbincangan kita satu topik itu macam drag. Pasal kita nak belajar, nak tengok apa perbincangan ulama. Ada di antara kita rasa macam pening Ustaz. Pening pasal kita tak terbiasa. Kalau kita pening, kita switchkan off sedikit. Nanti dia punya conclusion kita tengok. Apa conclusion dia, full stop. Tetapi kalau kita berminat nak ikuti, nak tahu ulama katakan begitu, kenapa ya? Macam dulu kita bincang, kenapa ada katakan batal wuduk, ada kenapa katakan tak batal. Jadi kita lebih terdedah dengan perbincangan ulama, dan pada masa yang sama kita tidak mudah mengutuk orang yang berbeza pendapat. Pasal kita tahu, oh rupanya bahkan masalah 2 marhalah ni pun ada khilaf. Bukan 2 pendapat, 3 pendapat, ada 20 pendapat ulama katakan bila boleh kasarkan solat, maka jangan gaduh. Nak kasarkan silakan. Jangan salahkan orang lain. Ini contoh. Baik. Jadi sebagian ulama pula katakan pendapat yang mengatakan hanya boleh kasar apabila sampai 2 atau 3 marhalah tu, ada sebagian ulama menolak hujah itu. Kenapa? Antara lain, pertama, pendapat yang mengatakan hanya boleh kasar solat kalau sampai 2 atau 3 marhalah, dia bercanggah dengan sunnah Nabi SAW seperti mana yang disebutkan sebelum ini, dan juga bercanggah dengan zahir firman Allah Subhanahu Wa Taala yang membolehkan kasar solat bagi sesiapa yang mengadakan perjalanan di atas permukaan bumi ini. Ayat kasar solat, apakah ayatnya? Kita lihat surah An-Nisa ayat 101 di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas salah.
apabila kalian berada dalam perjalanan di atas permukaan bumi ini, nescaya tidak salah untuk kalian mengkasarkan solat. Jadi sebagian ulama mengatakan berdasarkan ayat tersebut, kalau kita dalam perjalanan, yakni musafir di atas permukaan bumi ini, tak salah untuk kasarkan solat. Full stop. Aku musafir. Dia tinggal di JB. Dia nak cari sesuatu perkara dalam perjalanan. Pergi sampai Melaka. Musafir katakan. Pasal dalam negeri. Tetapi memang keluar daripada kampung dia. Sebagian ulama mengatakan boleh kasar solat. Berdasarkan zahir ayat tersebut. Ayat tadi tak katakan minimum sekian-sekian. Ini pendapat. Ini untuk tujuan maksudnya pendapat sebagian ulama yang menolak nak kena ada 2 atau 3 marhalah. Perasaan takut yang seakan-akan menjadi syarat mutlak untuk mengkasarkan solat dalam perjalanan dapat digugurkan dengan adanya keterangan hadis Ya'la bin Umayyah tadi yang telah kita bincangkan. Dengan demikian, zahir ayat tersebut masih merangkumi segala jenis perjalanan tanpa mengira jarak jauh atau dekatnya selagi mana orang itu dikatakan musafir. Tak termasuk orang yang dalam negeri daripada Pasir Ris pergi Tuas, tak. Ni kita bincangkan orang yang musafir. Sabda Nabi SAW, seorang yang bermusafir dibolehkan menyapu khuf atau kasutnya selama 3 hari. Begitu juga dalam bincangkan tentang orang musafir dalam masalah menyapu khuf yang telah kita kupaskan dahulu. Adalah untuk menjelaskan waktu dibolehkan menyapu khuf tersebut. Sehingga dengan demikian, dia tidak dapat dijadikan sebagai hujah dalam masalah ini. Sebab permasalahan musafir berlainan dengan masalah penyapu khuf. Meskipun perjalanan 3 hari dikatakan musafir, namun tidak menolak kemungkinan bahawa jarak 1 hari juga dapat dikatakan sebagai musafir. Jadi masalah sapu khuf tak ada kena-mengena dengan masalah jarak musafir. Buktinya adalah dalil Nabi SAW. Dalam hadis yang lain pula, adalah ulama nak kupaskan tentang perkara-perkara begini, ambil hadis-hadis yang lain. Dalam hadis yang lain disebutkan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir. Tidak halal bagi seseorang muslimah yang beriman kepada Allah, beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Antusafira masirata yaumin illa ma'adzi mahram. Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bermusafir selama sehari kecuali bersama mahramnya. Baik. Di sini dalil bahawasanya, dalil yang lain tujuannya nak terangkan tentang musafir. Kalau ada orang katakan musafir mesti 3 hari, dalam ayat ini menunjukkan musafir kadang-kadang 1 hari. Dan untuk pengetahuan jemaah, mana-mana perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tidak boleh bermusafir tanpa sebab kecuali dengan mahram. Tak boleh suka-suka nak enjoy keluar negeri. Ustaz, nak hilangkan stres saja. Mesti ada mahram. Sebab kalau tak ada mahram, bimbang-bimbang tempat sana, nanti jumpa abang porter, nanti jumpa abang Grab, nanti jumpa abang itu, abang ini, ataupun kena hijack, ataupun kena berbagai-bagai fitnah. Perlu ada mahram. Ini tujuannya ya. Ini perbincangan yang lain. Penulis membawakan hadis ini untuk tunjukkan dalil musafir tak semestinya 3 hari. Musafir kadang-kadang 1 hari pun dikatakan dah musafir. Perkara yang kedua, dalil yang kedua yang menolak pendapat ulama yang mengatakan mesti 2 atau 3 marhalah adalah penulis mengatakan menetapkan batasan ukuran jarak jauh dalam suatu perjalanan adalah masalah tauqifiyah, yakni permasalahan yang hanya boleh ditentukan oleh syarak. Maksudnya apa? Ada sebagian ulama yang menolak pendapat yang mengatakan awak hanya boleh musafir kalau telah masuki perjalanan 2 atau 3 marhalah. Nak tetapkan 2 atau 3 marhalah, ada tak dalil yang Nabi katakan tak boleh musafir kalau tak boleh kasar solat kalau kurang daripada 2 marhalah?
Tak ada. Maksudnya di sini. Jadi penulis katakan, ia tu masalah tauqifiyah. Tak boleh ditentukan kecuali dengan dalil syarak. Oleh yang demikian, dia tidak boleh ditetapkan oleh pendapat manusia semata. Terlebih-lebih lagi, dia tidak mempunyai dalil dasar atau persamaan yang boleh dikiaskan. Jadi pendapat yang membolehkan qasar bagi setiap orang yang bermusafir tanpa menentukan jarak jauhnya merupakan pendapat yang paling kuat, melainkan jika ada ijma' menentangnya. Mengikut pendapat ini, perspektif ini, istilah musafir berlaku umum tanpa membezakan perjalanan yang ditempuh menerusi kapal terbang, kereta api dan lain-lain seumpamanya. Sama ada perjalanan tersebut bertujuan menunaikan perintah Allah ataupun untuk tujuan-tujuan lain, berhibur atau sebagainya. Malah seseorang yang bertugas untuk senantiasa dalam perjalanan tetap dikategorikan sebagai musafir, seperti pelaut, konduktor, kereta api dan sebagainya. Sebab pada hakikatnya, orang itu disebut sebagai musafir dan dengan demikian dia dibolehkan mengqasarkan solat, berbuka puasa dan sebagainya. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, perbincangan kita di sini adalah masalah siapa boleh mengqasarkan solat. Salah satu pendapat mengatakan mesti 2 marhala atau 3 marhala atau perjalanan 1 malam atau perjalanan 3 malam, berjalan kaki selama perjalanan 1 malam dan sebagainya. Ini semua hanyalah pendapat-pendapat ulama. Ringkasan, sebenarnya siapa yang boleh mengqasarkan solat? Seperti mana yang kita kupaskan, dia mengqasarkan solat adalah khusus untuk orang yang bermusafir. Full stop. Awak musafir tak sekarang daripada Tampines pergi Jurong? Tak musafir, tak boleh qasarkan solat. Awak musafir tak? Kalau dia ni hari-hari masuk JB isi minyak pulang, dia tak musafir. JB tu dah jadi tempat mainan dia. Tak musafir. Tetapi seseorang yang dalam perjalanan pergi ke mana sekalipun, katakan pergi ke Batam kerana ada tujuan nak cari saudara atau sebagainya, dia dikatakan seorang yang musafir, dia bermusafir pergi Indonesia, maka dia boleh mengqasarkan solat. Masalah 2 marhala, 3 marhala, satu hari perjalanan hanyalah ijtihad sebagian ulama mengenai siapa yang boleh qasarkan solat yang dikatakan musafir. Terdapat 20 lebih pendapat. Jadi ianya adalah sesuatu perkara yang dikhilafkan oleh ulama. Jadi untuk memudahkan untuk memahami siapa boleh qasarkan solat, kita boleh membuat ringkasan, ianya untuk orang yang bermusafir. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya nak pergi KL daripada Singapura. Tetapi saya dalam perjalanan stop tempat JB dahulu. Dalam perjalanan nak pergi KL, stop tempat JB, lalu dah masuk laungan azan. Dah masuk waktu dah. Boleh kasar ke tak boleh kasar? Ni baru sampai JB ni. Ustaz kata pergi JB tak boleh kasar. Tapi matlamat saya pergi KL. Jadi macam mana? Ini persoalannya adalah untuk menjawab bagi seorang yang musafir, bilakah dia boleh mula kasar? Dia nak musafir, bila dia boleh mula kasar atau mula jamak? Seseorang nak pergi Mekah, dia keluar rumah, dah sampai ke airport, kemudian dah tunggu tempat waiting room, flight delay setengah jam, dah masuk waktu asar atau dah masuk waktu maghrib, boleh tak dia jamak dan kasar berada di Changi Airport? Contoh. Persoalan itu akan kita bincangkan pada pertemuan akan datang insya-Allah. Ya. Jadi persoalan seterusnya, tempat yang dibolehkan mengkasarkan solat dan bilakah orang yang bermusafir dituntut untuk mengerjakan solatnya dengan sempurna dan sebagainya akan kita kupaskan. Jadi maksud perbincangan seterusnya adalah orang yang nak bermusafir jauh,
bila dia boleh mulakan kasar. Ataupun saya nak pergi Mekah sekarang, flight pukul 5 petang. Saya nak kena dari airport pukul 3 petang. Saya keluar rumah pukul 1:30. Lepaskan Zuhur lah. Saya solat Zuhur. Boleh tak saya jamak Zuhur dan Asar berada dalam rumah? Persoalan kedua, alang-alang saya jamak Zuhur dan Asar, boleh tak saya kasar ketika berada dalam rumah? Pasal saya nak pergi Mekah nanti dalam perjalanan pukul 5. Jadi itu semua perkara-perkara akan kita jawab pada pertemuan akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam bisawab. Sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bisawab. Sebelum saya tutup majlis, saya beri peluang kalau ada di antara kita ada soalan atau perkara ingin kita kupaskan, boleh kita kupaskan bersama. Silakan. Kuat sikit. Boleh tak kita ambil? Baik, perkara ini di zaman Nabi SAW dah berlaku dah. Cuma masalahnya ketika di zaman Nabi SAW, Nabi dalam perjalanan, Nabi safar. Nabi mengqasarkan solat. Betul kan? Jadi di zaman Nabi SAW kalau kita lihat daripada Mekah pergi Madinah ataupun di antara keduanya itu semua masih lagi dalam satu Jazirah Arabia lah ataupun satu negara lah. Tak ada negara-negara, beza-beza negara. Jadi bagi mereka tu semua satu perjalanan, satu kawasan. Daripada satu tempat ke satu tempat. Kadang-kadang dalam satu perjalanan Nabi kasar. Kadang-kadang dalam satu perjalanan Nabi tak kasar. Jadi di sini sebagian ulama lihat kenapa Nabi tak kasar ketika Nabi keluar pergi Baqi' dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang dalam perjalanan yang lain Nabi kasar. Jadi itu yang sebagian ulama lihat mungkin yang dikatakan boleh kasar satu marhalah, maka dibolehkan kasar. Maka ada yang mengatakan apabila dalam perjalanan dua marhalah. Jadi apabila dua marhalah tu baru kita katakan seorang itu berada dalam keadaan musafir. Jadi itu pendapat-pendapat yang para ulama mempunyai pendapat-pendapat yang berbeza. Cuma sebagian ulama untuk memudahkan kita, maka mereka kembali kepada ayat Quran. Ayat Quran itu menjelaskan idza darabtum fil ardi. Apabila kalian itu dalam perjalanan di atas permukaan bumi ini. Tidak ditetapkan perjalanan berapa jauh perjalanan. Cuma kalau kita lihat secara zahir setakat dalam perjalanan daripada Jurong pergi Tampines pun perjalanan. Cuma di sini tapi perjalanan ini bukan musafir. Jadi sebab itu ulama katakan perjalanan yang dibolehkan musafir boleh kasarkan solat adalah dikatakan bermusafir. Itu dia. Cuma Singapura kecil. Musafir keluar daripada Singapura dikatakan musafir. Bagaimana negara yang besar? Malaysia, Indonesia dan negara-negara yang lebih besar lagi. Adakah kita keluar daripada Indonesia baru musafir? Sedangkan kalau daripada satu tempat Indonesia, Jawa Timur pergi satu lagi kawasan pergi Surabaya atau sebagainya, dah jauh perjalanan, cuma dalam Indonesia. Jadi di sini pentingnya untuk kita lihat perkataan musafir itu. Jadi dalam bahasa kita, siapa yang dikatakan musafir, secara ringkas kalau kita dikatakan bermusafir, kita boleh mengkasarkan solat. Cuma persoalan seterusnya adalah kita nak musafir tapi baru keluar, belum jauh lagi. Boleh tak kita kasarkan solat kita? Seperti mana saya katakan, itu perbincangan minggu depan. Dalam masalah yang lain pula, selepas kita berbincang perkara ini, kita tahu ada 20 pendapat.
boleh tak kita mengambil salah satu daripada pendapat tersebut? Silakan. Ada di antara kita masih nak menggunakan pendapat dua marhalah baru nak qasar, silakan. Ada di antara kita menggunakan pendapat sebahagian ulama yang mengatakan selagi mana awak bermusafir dah boleh mengqasarkan solat, silakan. Kerana ini semua adalah pendapat-pendapat ulama dalam membincangkan definisi musafir. Ya, wallahu alam bisawab. Kita sambung perbincangan pada minggu hadapan dan kita akan dapat lihat lebih menjelas lagi tentang masalah bilakah dibolehkan mengqasarkan solat nanti, insya-Allah. Wallahu alam bisawab. Baiklah para jemaah, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu alam bisawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.